sudah syarat mengandung 7 bulan. Anak Selangor. Dia insaf akan kesalahan diri dan akhirnya nekat untuk melahirkan bayi ini dan diserahkan kepada keluarga angkat. Dia terkontang-kanting dan tak mampu menjaga bayinya kelak. Adik punya perancangan nak teruskan, mungkin insyaAllah nak teruskan belajar ataupun nak sambung kerja ke, insyaAllah lah. Mungkin ada baiknya rumah pelindungan wanita ini wujud agar kes buang bayi dapat dikurangkan. Namun dari satu sudut yang lain, ada petunjuk yang perlu dipelajari. Seks bebas dan hamil luar nikah serta buang bayi sudah jadi tren yang menakutkan. Walaupun kesnya kecil, tetapi impaknya besar. Ini bukan semata-mata soal moral, tapi soal jenayah yang melibatkan nyawa. Kepada remaja, apakah anda masih percaya pada seks bebas? Pernah mencatatkan sejarah hitam. Di sinilah Nurul Hanis Kamil, pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Dato' Abdul Rahman Yaakob, Jasin, Melaka, dirogol dan diliwat sebelum dibunuh pada 2 Julai 2001. Nurul Hanis ditarik lalu diheret ke belukar dan dirogol dalam keadaan mukanya tersembam ke tanah. Kejadian berlaku di Semak Samun berdekatan Jalan Melati, Taman Koperasi Risda Serkam Darat, Merlimau, hanya 150 meter dari rumahnya. Lebih mengejutkan, perogolnya hanya berusia 16 tahun 10 bulan ketika kejadian berlaku. Mayat Nurul Hanis ditemui dalam semak belukar ini. Tatkala Nurul Hanis sedang bergumul melawan penyerangnya, sebuah kereta dipercayai melalui kawasan ini. Namun, keadaan Semak Samun yang merimbun itu menghalang penglihatan pemandunya dari melihat kejadian ini. Sewajarnya menjadi satu pengajaran, dan pengajarannya wajar difahami secara jelas. Di kawasan Semak Samun seperti inilah jenayah rogol mudah berlaku. Kawasan semak bukan sahaja mencacatkan pemandangan dan keindahan sesuatu kawasan, malah turut mengundang bahaya, terutama kepada anak-anak gadis yang lalu lalang, termasuk pelajar sekolah. Apapun, macam biasalah, dah terantuk baru tengadah. Sekali air bah, sekalilah pasir berubah. Selama ada kematian Nurul Hanis memberikan iktibar dan pengajaran, ia bukan lagi satu persoalan. Semak Samun ini sudah pun memberikan jawapan. Ini wajah seorang ibu. Wajah seorang ibu yang kecewa setelah 3 tahun menanti. Dia menanti saat terciptanya keadilan. Kerana 3 tahun lalu, anaknya mati dibunuh setelah diperkosa. Sejak itulah, si ibu ini menanti. Dan selama 3 tahun, dia bermandi derita dan debaran yang tidak tertanggung. Dia sanggup berhenti berniaga semata-mata untuk memberikan sepenuh tumpuan pada proses perundangan bagi mendapatkan keadilan. Keadilan setelah dia kehilangan anak gadisnya. Inilah kasih seorang ibu. Ibu yang bernama Zuraidah Abdullah, ibu kepada Farah Diba Rustam. Farah Diba berusia 17 tahun ketika ditemui mati dalam keadaan bogel setelah dirogol dan dibunuh. Gadis yang masih bersekolah ini dicekik dan mayatnya ditemui di longkang besar bawah jambatan di jalan masuk ke kampung tersusun Batu 2, Jalan Lama Bido Tapah pada 14 Februari 2001. Mengimbau hari terakhir bersama anaknya yang mesra dipanggil Diba, Zuraidah menceritakan Diba meminta izin untuk keluar bersama rakannya. Sumbang mahram atau incest, satu lagi kebejatan yang terus berlaku. Bapa main anak, abang main adik, malah anak main dengan ibu. Semuanya realiti yang pernah dan sedang berlaku dalam masyarakat kita. Apa ini semua? Gejala sumbang mahram bukan sahaja sekadar skandal, malah ada yang sampai beranak pinak, sudah lama berakar umbi dalam masyarakat kita. Dan selalunya dek kerana malu pada masyarakat. Kes sebegini sering disembunyikan dari pengetahuan umum walaupun dosanya diketahui oleh ahli keluarga. Menurut statistik polis, sepanjang tahun 2003 sahaja, 1,471 kes rogol dilaporkan. Tahun 2001 mencatatkan 1,354 kes dan bilangan ini meningkat menjadi 1,418 kes pada tahun 2002. Banyak kes sumbang mahram tidak dilaporkan, sama ada diselesaikan secara diam-diam atau dibiarkan saja berlaku tanpa dipedulikan.
Apapun kini wujud kesedaran yang meluas di kalangan masyarakat, maka itu angka laporan meningkat dari tahun ke tahun. Ini satu kisah sumbang mahram yang sempat dirakamkan skuad siasat. Sejak usia 10 tahun, gadis ini menjadi mangsa kerakusan nafsu binatang abang kandungnya sendiri. Apalah sangat yang diketahui mangsa ketika berusia 10 tahun? Kejadian ni jadi masa saya umur 10 tahun kan. Masa tu rumah tak ada siapa. Mak pergi kebun. Kira abang semua ada setengah dah kahwin, tak duduk sekali kan. Kakak kerja. Lepas tu tinggal saya dengan abang. Lepas tu saya main-main. Saya balik rumah, saya tengok abang pasang CD. Tu saya tanyalah, abang cerita apa? Kenapa orang tak pakai baju? Saya tanya kan. Apa kejadahnya ini semua? Abang yang diharap menjaga adik semasa ketiadaan ayah dan ibu akhirnya menjadi binatang liar. Ini semua bahana lambakan PCD lucah yang mudah didapati di mana-mana. Diburukkan lagi dengan kurangnya didikan agama. Dan mangsa tak daya menentang kebinatangan abangnya. Saya masuk dalam, masuk dapur, saya nak pergi mandi. Saya mandi, biasalah mandi budak-budak kan. Lepas tu saya masuk, lepas tu dia kata, adik mari sini, dia cakap. Lepas tu dia tarik saya, dia bawa masuk bilik. Lepas tu terus dia robot kos saya kan. Lepas tu setiap kali ada peluang, dia selalulah, setiap kali dia menonton, bila rumah tak ada orang, dia selalulah tengok cerita tu. Lepas tu selalunya time hari mak saya tak ada, keluarga tak ada. Lepas tu dia setiap kali dia tengok, dia mesti ambil kesempatan kat saya kan. Peristiwa hitam ini terus berulang sehinggalah mangsa berusia 20 tahun. Walaupun si abang sudah pun berumah tangga, namun mangsa terus diratah. Nyata si abang memang binatang durjana. Lama jugalah sampai dia dah kahwin. Dia masih sama juga. Setiap kali dia ketagih, dia mesti ambil kesempatan kata saya. Dek bingung dan takut. Semua perbuatan dahsyat itu didiamkan mangsa. Dia tak berani bersuara. Malah dia takut mengadu pada ayah dan ibu. Bimbang aduannya tidak dipercayai. Akhirnya mangsa sedar sesuatu terjadi pada dirinya. Masa tu saya tak datang bulan kan. Saya pergi klinik, saya cek. Doktor sahkan saya mengandung. Yelah, saya duduk rumah, saya diam. Saya buntu macam mana bagi tahu mak kan. Sebab abang sendiri yang lakukan semua ni kan. Lepas tu saya lama-kelamaan dari kandungan saya makin lama makin nampak. Lagipun adik-beradik saya kadang balik-balik kan. Saya malas bagi dia malu. Mak pak saya orang kenal dekat sana kan. Apa punca kegilaan ini? Adakah masyarakat kini sudah semakin bengap sehingga memandang isu sumbang mahram sebagai satu benda yang normal dalam masyarakat maju? Masyarakat yang maju dan bertamadun tidak bersikap baknau dalam berduka. Sebaliknya, tamadun dan kemajuan sewajarnya membentuk nilai etika kemanusiaan yang lebih luhur. Namun dalam kes sumbang mahram, banyak kealpaan dan kelepaan terjadi. Malah sejak lama dulu ia menjadi isu perdebatan sejagat. Namun dalam mana-mana jua masyarakat dan apa juga agama, sumbang mahram ditentang dan dianggap perzinaan terkutuk. Selain itu, sikap prejudis dan pandangan serong masyarakat terhadap keluarga yang terlibat dalam kes sumbang mahram menyebabkan banyak pihak yang terlibat lebih suka mendiamkan diri. Mereka malu membuat laporan polis kerana bimbang kutukan awam, dan sikap pasif masyarakat dalam soal ini perlu segera diubah. Media masa juga wajar memainkan peranan lebih efektif bagi menyedarkan masyarakat akan isu ini. Masyarakat kini harus disuap dengan segala macam pendedahan agar mereka melihat realiti dan bersikap lebih proaktif. Jangan bila dah terkena batang hidung sendiri baru nak melantun tak tentu hala. Jika anda atau ada antara ahli keluarga menjadi mangsa perlakuan anjing ini, pertahankanlah hak anda. Negara kita mempunyai undang-undang dan yakinilah bahawa anda akan sentiasa dilindungi. Pastikan binatang keparat bergelar pemangsa sumbang mahram itu mendapat balasan yang setimpal. Bagi mangsa ini, segalanya telah berlaku dan dia harus meneruskan kehidupan walaupun terpaksa mengandungkan anak dari benih abang sendiri. Segala kebencian yang tersimpan buat abangnya amat sukar untuk dimaafkan walaupun pertalian darah sedia terjalin.